به الكرب وتقضى به الحوائج Maslakil muttaqin, sehinggalah perkataan beliau khatimatul khatimah, dan kata Imamul Ghazali tu situ. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa hadzal qadru yakfika ya fata fi bidayatil hidayah fajarrib biha nafsaka fa innaha salasatu aqsamin qismun fi adabi ta'at wa qismun fi tarkil ma'asi wa qismun fi mukhalatatil khalqi wa hiya jami'atun li jami'il muamalatil 'abdi ma'al khaliqi wal khalqi. Artinya, dan qadar ini, yakni sebanyak yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang hamba terjemahkan akan masalahnya itu di dalam kitab ini. Hai orang yang baru belajar ilmu tasawuf, memadalah ia akan dikau di dalam permulaan hidayah. Katanya Imam Ghazali ni dia petik nas daripada kitab Bidayatul Hidayah. Maka katanya Imam Ghazali kata cukup dah. Dengan kitab ni cukup dah bagimu untuk permulaan kamu belajar ilmu tasawuf. Kita pun rasa cukup dah kalau beramal. Kalau tak beramal, mengajilah beribu butir kitab pun tidak ada makna dan tidak ada erti pun. Kerana apa cukup bagi kamu, katanya Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah ni ramai orang dah jadi kekasih Tuhan, jadi wali Tuhan kerana beramal dengan kitab ni. Nampak biasa, nampak nipis ya kitab Bidayatul Hidayah. Tetapi nak beramal dengan dia sangat sukar, sangat payah. Maka katanya Imam Ghazali cukup dah untuk melepaskan fardu ainmu, molek dah kitab Bidayatul Hidayah ni. Maka cubalah olehmu dengan dia akan dirimu.
Mutih dirimu lagu mana dengan kitab ni. Mu nak beramal kau, tak si beramal kau, lagu mana kedudukanmu. Kerana bahawasanya kitab Bidayatul Hidayah itu terbahagi kepada 3 bahagi. Katanya Imam Ghazali, bakpo kitab ni cukup dah bagimu untuk permulaan mu nak belajar ilmu tasawuf. Ni permulaan dah. Hak permulaan ni pun tak beramal lagi. Hak permulaan tak beramal. Hak tinggi-tinggi lagi lah payah dah. Satu bahagi. Dia kata kerana kitab ni kita buat dah 3 bahagian. Molek dah, cukup dah hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan makhluk. Kalau mu amalkan kitab ni cukup dah, katanya Imam Ghazali. Kerana kitab ni ada 3 bahagi. Satu bahagi pada mengerjakan segala taat yang zahir dan taat yang batin. Taat ni ada 2. Taat zahir ni apa dia maksud taat zahir? Taat anggota. Anggota tubuh ni kena taat Tuhan. Anggota taat batin pula, hati pula kena taat Tuhan. Hati kena tawakal, hati kena mahabbah, hati kena redha, hati kena qanaah, hati kena begini sabar. Hati. Maka zahir ni makna dia anggota zahir, batin ni maknanya ibadat hati. So, pertama buat taat Tuhan. Hak ni paling mudah sekali. Hak ni paling mudah sekali di dalam pengajian ilmu tasawuf. Tetapi buat kita hak ni pun tak lepas dah. Buat taat Tuhan ni pun tak lepas dah. Naik yang kedua, tasawuf bahagian yang kedua. Fardu ain belakang ni dah. Wajib kita belajar lagu mana hati kita nak taat Tuhan. Wajib kita belajar lagu mana anggota kita nak taat Tuhan molek. Dan bahagi yang kedua meninggalkan akan segala maksiat zahir dan maksiat batin. Hak ni payah lagi. 2 kali ganda payah daripada nak melakukan taat. Ramai orang boleh buat taat. Ramai orang boleh pergi balasah. Ramai orang boleh mengaji agama tapi nak tinggal maksiat, payah sikit. Orang hak tak buat gapo satu tu hak peringkat pertama berat lagi. Hak boleh buat ibadat peringkat kedua. Peringkat ketiga tinggal maksiat. Kerana apa? Kerana buat ibadat ni orang jujur, orang tak jujur boleh buat ibadat. Tetapi nak tinggal maksiat ni orang jujur yang boleh buat kerja. Kalau orang tak berapa nak jujur, ibadat boleh buat, boleh buat. Pergi Mekah boleh. Goni boleh buat, tapi nak tinggal maksiat ketar sikit. Sebab apa? Memang payah nak tinggal maksiat ni. Barang tinggal ya. Hak ni ibadat ni barang buat, tetapi lebih mudah berbanding tinggal. Kerana apa? Kerana tinggal maksiat ni orang betul-betul jujur dengan Tuhan. Kalau hati tak berikat jujur dengan Tuhan, hanya boleh buat ibadat dulu. Buat ibadat boleh, buat goni boleh, semayang boleh, sedekah boleh, puasa boleh. Tapi mengopak nak tinggal, payah. Tapi goni maksiat ni payah nak tinggal. Katanya Nabi, sabar di atas taat itu 3,000 pahala. Kalau sabar atas meninggalkan maksiat 6,000 pahala. Berarti 2 kali ganda kesusahan nak buat taat Tuhan. Tinggal maksiat pula maksiat zahir. Anggota luar kita jangan nampak buat maksiat ke Tuhan. Tiap-tiap hari tangan kita, kaki kita, mulut kita, telinga kita, mata kita, kaki kita, perut kita, anggota kita jangan buat maksiat hak zahir. Hak tu payah dah. Dan maksiat batin. Hati pula jangan buat maksiat, jangan berdeki, jangan hasad, jangan jahat hati. Hikit. Jangan marah, jangan begini. Sudah hak ni kau payah. Payah-payah pun kena buat juga. Wajib, ya wajib. Apa wajib ni? Wajib fardu ain. Buat taat fardu ain, tinggal maksiat juga fardu ain. Tetapi ramai orang lepas dia buat taat boleh kira lagi ramai lagi.
Tetapi ditinggal maksiat ni payah sikit. Sangat payah. Tak percaya, kita tanya diri kita. Tak usah tanya orang lain. Tanya diri kita. Nak tinggal maksiat lagu mana. Maka orang boleh buat dua ni. Masya Allah dah dia. Ni hubungan dengan Tuhan dah ni. Kerana perintah Tuhan fardu ain. Maka kena jaga hak ni. Barulah boleh nafsu mutmainnah. Apa maksudmu nafsu mutmainnah? Maksiat zahir tak ada, maksiat batin pun tak ada. Selagi mana maksiat ada, sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin, tak sudut koyalah nafsu mutmainnah, duk mai amarah, lawamah, mulhamah. Duk mai amarah sebetul, lawamah, betul, mulhamah, mutmainnah, taubat lillah, tak aji mari lagi. Kok gitu. Lepas tu, lagu mana pun duk perai lagu tu. Tak siapa mutmainnah lagi. Katanya ulama, apabila boleh buat hak ni, ibadat zahir boleh buat, zahir batin boleh buat, tinggal maksiat zahir batin boleh buat, sudah siapa perikat maqam mutmainnah. Apa maksud mutmainnah? Kaki ni sebelah dah jerit ke walian. Kaki ni kita ni sudah sebelah dah kaki kita jerit tapak ke walian dah. Nak jadi wali lolo dah panggil. Katanya ulama, jadi wali dah. Lepas tu, lepas pada ni baru jadi wali. Baru sebelah kaki baru jirit ke wali. Baru tahu. Orang duk kecek bak wali dia tak pernah mujahadah, tak pernah mengaji, tak pernah gapo, tak pernah itu. Tiba-tiba kecek bak wali. Ingat wali supaya dengan dia berangan. Jauh bumi dengan langit hati seorang wali tu dengan diri manusia. Lanya manusia duk komen wali berok. Orang kampung, orang yang tak mengaji, orang tak pernah beramal, orang tak pernah tinggal maksiat, orang tak pernah buat taat tu tiba-tiba komen orang-orang yang bersih-bersih ni. Bapa siapa dia berani komen? Masyarakat. Bapa berani? Ada ustaz ajar. Suruh lawan, suruh kritik belaka manusia. Jangan kritik popok dia sahaja. Masalah juga. Maka benda-benda lagu ni, kita jangan kiyah wali ni supaya kita. Hati dia supaya kita. Jangan kiyah. Wali nipu tu ramah. Bukan kata dalam wali yang menipunya. Kontraktor menipu, polis menipu, cikgu menipu. Kita tak nafi ada orang yang nyamar jadi wali. Hak tu tak masuk dalam senarai kewalian pun di sisi Tuhan. Sekalipun begini menyamar jadi wali lah berapa. Tu karuk tu belakon. Tak buat tak semayang, tak puasa, tak berapa, tak tinggal maksiat. Hak tu bukan wali mengaruk kau si kau dan tu. Maka penipuan itu wujud pada semua benda. Adakah kerana ada orang menipu jadi wali, kita menafikan kewalian? Dan bahagi yang ketiga. Saat ni, bab maksiat dengan ibadat. Dan bahagi yang ketiga pada menyatakan adab bercampur dengan Khalik, dengan Tuhan dan dengan makhluk. Cukuplah lah. Orang ni kalau dia baik, pandai muamalah dengan manusia, cukuplah lah. Sempurna Muhammadi dia. Kalau dia bisa hubungan dia dengan Tuhan, akhlak dia, apa dah? Bisa hati dia dengan Tuhan, hebat hati dia dengan Tuhan, hebat ibadat dia dengan Tuhan. Tinggal maksiat tapi tak pandai bergaul dengan orang, tak pandai jaga adab, tak pandai lagi. Tak Muhammadi lagi, tak sempurna dia nak ikut Nabi Muhammad. Maka dalam kitab ni dia ajar belaka nak jadi Muhammadi, nak jadi ikut Nabi Muhammad. Payah lagu ni. Bukan mudah nak jadi manusia Muhammadi ni. Ikut Nabi Muhammad ni. Memang payah. Tak payah royak kat orang. Memang orang rasa lagu tu belaka. Yakni dia kata kitab Bidayatul Hidayah ini menghimpun ke ia bagi perhimpunan muamalah hamba serta Tuhannya yang menjadikan ia Tuhan akan dia dan muamalah serta makhluk. Apabila seorang itu baik cukup dah ke? Tak cukup lagi.
Apabila seorang itu ikhlas cukup dah ke dah nak jadi manusia insanul kamil, tak lagi. Pas lagu mana dia kena pandai muamalah. Apa maksud muamalah? Kira bicara kita, pergaulan kita dengan Tuhan, pergaulan kita dengan makhluk. Maka Nabi Muhammad contoh paling sempurna ibadat dia, tinggal maksiat dia, pergaulan dia dengan makhluk dan Tuhan. Jangan pergaulan dengan Tuhan ya, pergaulan dengan makhluk tak erti bahasa ada juga. Tak ada adab, tak jaga hati orang. Nabi Muhammad jaga hati orang. Nabi Muhammad pandai bergaul. Maka kena cukup sempurna benda lagu ni barulah dipanggil manusia insanul kamil. Oh banyak benar kena belajar, kena mengaji. Hak mengaji itu satu masalah dah. Alhamdulillah mari mengaji nak beramal dah pulak masalah. Dan perhimpunan yang ketiga bahagi itu dinamakan dia takwa. Tiga benda ni baru jadi takwa. Kalau baik seorang muamalah depan orang tak reti, tak sodok kecek bak takwa lagi. Baik seorang dah tuai wali dah kecek, janganlah. Manusia macam-macam. Hidup sendirian, terpenting diri, tak cara kat orang. Hak tu tak takwa lagi. Baik seorang senyak ya tu tak kecek, tak gapo, tak gaul, orang susah pun tak tolong, orang demai pun tak tolong, orang begini. Baik seorang. Maka baik seorang tak reti muamalah dengan makhluk ataupun dengan Tuhan, tak sodok kecek bak takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menerima usaha amalan itu daripada orang yang bertakwa. Patut kita lagu mana ni? Tak reti hamba nak jaga hak ni pula tak boleh nak jaga. Jaga hak ni tak boleh jaga pula. Tak debel lagi kita. Tak siapa takwa lagi dah. Tetapi dalam usaha. Hak penting belajar biar ada cita-cita. Kerana apa? Kerana menjadi orang bertakwa ini perintah daripada Tuhan. Bukan pilihan dah. Bukan pilihan. Bukan kata ikut hamba jadi takwa. Sunat ya nak jadi orang bertakwa. Jadi orang biasa yang wajib. Siapa dia kata lagu tu? Orang takwa ni wajib kita kena jadi sekadar kita mampu. Dan dinamakan dia agama yang sempurna. Barulah sempurna. Barulah nampak Nabi Muhammad di hadapan kita. Orang bergaul dengan kita teringat kepada Islam. Orang bergaul dengan kita teringat ke agama. Orang bergaul dengan kita teringat nampak Nabi Muhammad. Ni orang bergaul dengan kita nampak Dajjal. Gaul dengan kita nampak Iblis. Nampak setan. Berkecek tak sodok gerung kita tengok. Pakaian gerung, tetapi muamalah. Maka orang siapa jaga tiga benda ni dipanggil orang bertakwa. Sempurna dah agama dia. Nabi Muhammad terzahir di diri dia dah. Nampak akhlak Nabi Muhammad gapo dia. Dan inilah bekal kita di dalam akhirat. Di dalam akhirat yang disuruh oleh Allah Ta'ala akan segala orang mukallaf itu mengambil akan dia dengan firman-Nya. Maka takwa inilah bekal kita untuk bertemu Tuhan. Gapo dia takwa? Tiga benda saat ni. Buat maksiat, tinggal maksiat zahir batin. Buat taat zahir batin. Jaga muamalah dengan makhluk, jaga muamalah dengan Tuhan. Maka hak ni dipanggil takwa. Tuhan suruh kita berbakalkan dengan takwa. Apa dia? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan ambil oleh kamu akan bekal kamu, berbekallah. Di dalam akhirat bekal apa nak bawa di akhirat supaya laku kita ni nak beli nak gapo? Maka bahawasanya yang sebaik-baik bekal di dalam akhirat itu iaitu takwa. Sifat takwa. Ngajilah ilmu hakikat setara mana. Kecek bak ilmu tauhid, Masya Allah. Siapa fana ke diri.
Tapi tok siapa peringkat 3 ni, tok sempurna lagi, cacat lagi. Pengamalan agama dia masih cacat lagi. Pergaulan dia cacat lagi. Ni kena pandai. Orang lah ni duduk kejar ilmu hakikat. Duduk ngaji ilmu tauhid. Siapa fana, siapa begini. Ngaji ilmu martabat 7. Ngaji ilmu tauhid 4. Tauhid martabat 4. Martabat 7. Martabat goni. Macam-macam. Perangai supaya tolong. Tak ada bekas. Asalnya ilmu tauhid tu nak suruh kita jadi orang berjuru. Tetapi mengaji duduk mulut saja. Orang dulu hok bahas bab martabat 7 ni orang hok ketak Tuhan. Sebut nama Tuhan ketak kakak. Nak kecek 2 3 patah kakak. Hok tu baru kecek bab martabat 7. Hok ni martabat 7. Orang jahil tukir bahas. Orang tak ada akhlak pun bahas. Bukan kata salah, tetapi tak nampak jadi martabat tu. Seperti orang duk ayat cerita, Tomie ni sedap, memang sedap sungguh Tomie, tapi dia tak makan. Dia tak bawa mari pak kita, tak mari tunjuk depan, tak mari suap mulut kita. Tetapi kalau orang bawa Tomie tu ambil perut suap mulut kita, tak payah kecek lagu tu. Sedapnya Tomie ni. Maka lah ni duk ayat saja, Tomie sedap, betul. Tapi cutera awak marilah kat ambo nak tengok, ambo nak rasa. Maka hak ni hanya jadi perbualan semata-mata. Ilmu banyak di mulut bukan di perbuatan. Zaman sahabat, ilmu dia di perbuatan dia tu sahabat. Mulut tak pandai. Sahabat-sahabat tak erti nak syarah kitab aku tak erti. Muka dia ada Al-Quran sebutir, ilmu usul fiqh tak erti, mustalah hadis tak erti dia. Sahabat, tetapi ilmu dia duduk jasad dia belaka, beramal belaka, tawakalnya, qanaahnya, zuhudnya, gapo dia. Mana kalau kita lah ni ilmu berada di mulut. Banyak di perbuatan. Sedikit ya ilmu ni. Masalah. Dia kata, yakni takut akan Allah Ta'ala iaitu berbuat taat dan menjauh ke segala maksiat. Dan berbuat kebajikan bagi segala hamba Allah. Buat baik dengan makhluk. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan kita dengan Allah dengan cara taat zahir batin, tinggal maksiat zahir batin dan muamalah kita dengan makhluk biar pandai. Nabi Muhammad tunjuk belaka kepada kita hubungan dia dengan Tuhan tak pernah berhenti, tak pernah putus, ingat semacam. Hubungan dengan makhluk pun tak tala. Tak tala molek semacam. Cara dia bergaul sehingga ke katanya sahabat. Siapa-siapa dia mari jumpa Rasulullah, sedaknya dia kecek siapa tak sekelip. Tak sekelip. Rasa supa Nabi Muhammad, Allah cara sangat kau ambanya. Padahal kali pertama jumpanya layar supa saing lama dah kata. Nyo kecek lemah lembutnya lah. Sehingga ke sahabat-sahabat rasa ketika Rasulullah kecek, Rasulullah sahabat kata hamba lah orang yang paling Rasulullah sayang. Sebab apa? Sebab layanan Rasulullah tu lagu tu. Sehingga ke ada seorang sahabat kata, apabila hamba tiap-tiap kali masuk dalam majlis Rasulullah, Rasulullah seolah-olah duk perhati kat hamba semacam. Sebab tu sunat kita dalam mengajar, dalam gapo sunat kita tengok kepada orang yang mengaji tu sunat. Rasulullah tengok lagu tu. Dia panggil bagi ke pandangan mata dia. Kerana kalau tak tengok orang ni supaya tak cara kau orang mengajar tunduk ya, tak sauh ke. Tetapi Rasulullah ni tengok mata orang, kecek tu biar tengok mata. Maka katanya sahabat satu kali hamba tanya, seorang sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, hamba nak tanya satu benda." Katanya Rasulullah, "Tanyalah." Hamba nak tanya ya Rasulullah, hamba kau orang hok saya sekali. Siapa lagu tu Rasul sahabat tanya. Buat apa? Rasulullahnya layak ya Rabbi, supaya hamba paling istimewa di hati dia. Maka katanya Rasulullah, "Dak aku paling sayang Abu Bakar." Allah, Abu Bakar. Ya dah. Nampak dah. Tengok layannya dia tak nampak Rasulullah. Tak beza, tetapi dia ada hak sayang mana-mana, tetapi layannya dia supaya. Lepas Sayyidina Abu Bakar, siapa dia ya Rasulullah? Takut hamba. Ada Umar. Allah pula. Umar dah pula yang kedua. Lepas tu siapa dia pula? Osman. Lepas tu Ali.
Katanya sahabat tu biar hamba malah tanya, rasa nyesal dah pula tanya. Tahu dah lah ya saya siapa dia. Oh, kalau hamba tak tanya hari tu pun tak hamba duk rasa hamba lah orang yang paling ia saya. Sebab apa? Pergaulan Rasulullah pandai. Kita mengaji buka pondok sikit, setengah orang kebah kedai kopi. Allahu Rabbi. Masuk pasar tu kalau boleh berpagar. Berpagar. Tak siwis setuh dengan baju dia, cemalah kotor. Orang jual ikan pergi gini, supit. Takut setuh. Tasawuf kan? Tasawuf gitu kau Nabi Muhammad. Kita belajar tasawuf dengan siapa dia lagu tu. Orang ni tak kena, orang ni tak mumayyi, orang ni tak nak orang najis, orang ni apa dia. Setuh dengan orang pergi gini-gini. Ni. Tunduk tasawuf. Tak tahu ngaji dengan siapa dia. Kita kena ikut Nabi Muhammad. Kita rasa kita bisa setara mana kalau tak ikut Nabi Muhammad. Fa in ra'aitaha munasibatan li nafsika fa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha raghiban fil amali biha fa'lam annaka 'abdun nawwarallahu qalbaka bil iman. Wa syaraha bihi sadraka wa tahaqqaqa anna li hazihil bidayah nihayatan wa wara'aha asraran wa aghwaran wa mukasyafatin wa qad auda'naha fi kitabi Ihya' Ulumiddin fashtagil bi tahsilihi. Artinya, maka jika engkau lihat, katanya Imam Ghazali lagi. Jika mu tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, ataupun kitab Hidayatul Salikin, nak terjemuh dia ni. Dan mengamalkan bahagian yang di dalamnya munasabah bagi dirimu. Mu rasa hak dalam kitab ni, hak kita ngaji ni, habis dah kita ngaji kitab ni. Pelajaran dia habis dah. Lah ni nasihat Imam Ghazali sebelum nak tutup kitab ni. Dia ya. Kalau mu serah, hak mu ngaji sebelum ni rasa sedap weh. Kitab Bidayatul Hidayah ni nasihat dia apa dia makan molek. Munasabah molek dengan diri hamba, yakni berkenan dirimu akan dia mu rasa sedap ngaji tasawuf. Sedap dengar pok kita ni ngamal tasawuf dengar. Ni tasawuf sore-sore ngaji tasawuf. Mikir. Dok mikir. Jenis gua bela-bela. Belak kitab duk senyap je nego celoh koloh celoh tiya ngaji tasawuf. Dan engkau lihat akhir hatimu cenderung kepadanya, hati hamba rasa kena kitab ni. Apa dia? Lagi gemar pada mengamalkan dia. Insya-Allah hamba rasa nak beramal kitab ni. Ada orang mengaji kitab ni, tahu kitab ni kata kat orang erti. Barang payah gini. Ada orang mengaji kitab tapi nyelawai kitab pula. Tetapi kalau mu rasa lepas habis pengajian ini mu rasa sedap kitab ni nasihat. Mu rasa nak beramal, biarlah tak boleh banyak pun sikit pun tak apa dah. Maka ketahui olehmu bahawa engkau itu hamba yang diterangkan oleh Allah Taala akan hatimu itu dengan nur iman. Berarti kalau mu ada perasaan lagu tu, perasaan suka kepada kitab ni, rasa nak beramal, rasa cenderung hatimu, maka ingatlah mu ni jadi seorang hamba yang Tuhan beri cahaya iman dah tu, rasa dah tu. Tapi kalau lepas pada mengaji rasa tak usah nak beramal, rasa nak sipar kitab, tak usah nak gapo, tak cara, tak gapo, hak ni tak ada cahaya lagi ni. Dan membukakan ia akan hatimu itu bagi iman dan Islam. Berarti mula dah mu dapat hidayah petunjuk dah tu. Hidayah dah tu, dapat hidayah. Bidayatul Hidayah. Dah dapat hidayah dah. Nak beramal, nak gapo dia, ada dah cahaya. Cahaya ni gapo dia, jangan kita koyak supaya cahaya lapu ni. Cahaya ni. Patut cahaya ni gapo dia? Maksud dia kebaikan. Hatimu ada dah benda kebaikan yang digambarkan seperti cahaya. Dalam ilmu tasawuf sebut cahaya dengan kegelapan ni banyak maksud. Antaranya cahaya itu kebaikan, kegelapan itu kejahatan. Dan sebenarnya adalah bagi bidayah itu nihayah. Ingat, apabila benda ada bidayah, ada permulaan, mesti ada akhir dia. Kemuncak dia duk mana? Nihayah dia.
Ingat apabila mu boleh dah bidayah, berarti kamu akan menuju kepada nihayah. Setiap benda yang bermula akan sampai kepada penghujung dia. Kalau benda tak mula lagi duk cegak, tak sampai ke hujung dia. Berlomba lari. Orang kata, ayo mak gesek go, pau tembok. Tak unggah. Nak sapa bila? Tak unggah, tak mula lagi sampai bila nak sapa. Tapi kata kita unggah, tak unggah tak pada jalan. Insya-Allah sapa ke hujung. Kata dia, apabila mula dah mari bidayah lagu tu, mu ingat mu akan sapa kepada nihayah dia. Ke hujungnya. Apa dia nihayah dia? Dan di belakang yang demikian itu, lepas pada bidayah tu, ada beberapa rahsia yang tersembunyi yang tiada terhingga. Mu akan dapat rahsia-rahsia Tuhan yang tak boleh nak ambo nak royak gapo. Tu. Sebab apa? Dengan sebab kita beramal, maka Tuhan wi rahsia-rahsia. Ilmu-ilmu yang tak ada pernah kita belajar. Sebab itulah wali-wali berkecek benda hak tak ada dalam kitab. Sebab apa? Wali ni bijak ni. Cerita tak ada dalam kitab punya dia royak gapo dia. Dah dia boleh ilmu selepas ilmu. Ilmu pertama, ilmu biasa hak ada dalam kitab, hak ada gini. Apabila kita beramal dengan ilmu, maka boleh ilmu pula. Man alima, man amila bima alima, awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa dia yang beramal dengan ilmu dia? Ni kita mengaji ni. Maka Tuhan akan beri ilmu benda yang dia tidak tahu lagi. Hak tak ada dalam kitab dia boleh. Ilham daripada Allah mari kepada dia. Maka ilmu-ilmu hak mari lepas pada tu sangat indah, sangat hebat. Ilmu lagu ni tak ada dalam kitab, tak ada dalam pengajian ilmu Wahabi pun tak ada. Sebab tu Wahabi tak boleh nak terima. Ilmu hak mari selepas daripada beramal ni tak boleh nak terima sebab tak ada nas, tak ada hujah, tak ada gapo. Kita pun tak boleh nak paksalah orang. Sebab dia tak sapa dengan ilmu dia, jangan duk paksalah kata mu kena percaya nak kata lagu mana dia tak percaya. Moga dia percaya ilmu hak tahap pertama. Supaya orang dah. Demo kelas berapa? Hamba juz 1 baru. Cekak budak tingkatan ni nak marah kat budak juz 1. Budak juz 1 ilmu dia kata 3 tolak 1 sama dengan 2. Betul. Ngaji tingkatan ni negatif 1 capu 3. Negatif 1 tolak 3 pun ada. 1 tolak 3 pula. Katanya budak je 1 tolak sungguh. Mana 1 boleh tolak 3. Nya suka dia orang. Hamba mengaji dapat nombor 1 sebenar. Pelajar pintar daripada baby lagi hamba. Siapa je 1 ni 3 tolak 1 sama dengan 2. Memang suka 1 tolak 3. Ilmu hak tingkatan ni tu tak kira universiti lagi. Kuasa 2, kuasa kuda, kuasa gajah, kuasa bewok ngaji Ngaji. Patut ilmu juz 1 faham kau tak faham. Maka apabila tak faham dia tolak betul dah dengan sesuai dengan ilmu dia. Jangan duk marahlah ke dia. Kerana Tuhan bagi ilmu tu menurut qadar dia dah. Kalau kita boleh tak usah duk paksa orang lah ikut dia. Lah dia nak percaya tak usah percaya lah pergi dah. Tetapi budak juz 1 jangan rasa ego, jangan rasa sombong, jangan rasa takabur. Ilmu tu bukan duduk kata juz 1 saja, ilmu juz 2 lagu lain, juz 3 lagu lain. Dan di dalamnya itu ada beberapa yang ajib-ajib yang tiada terbuka, yang pelik-pelik hak tidak terbuka kepada orang awam. Bukan kepada orang awam, kepada ulama pun tak terbuka juga. Rahsia Tuhan. Yu'ti man yasha. Siapa dia yang diberi hikmah, maka utiyan kasira, diberi pemberian yang sangat banyak. Faqad utiya khairan kasira. Dan beberapa ilmu, boleh ilmu pula. Kata Imam Bajuri dalam syarah mata Ghayah wa Taghrib, Abi Qasim kata, katanya Imam Bajuri kata, malam pertama jadi wali, pengalaman orang wali-wali dah.
Maka Tuhan akan buka 25 juzuk ilmu. Ilmu hak tak ada dalam kitab. Ilmu paling rendah, ilmu mengetahui rahsia-rahsia semua benda. Tengok pokok ni kecek. Khasiat ambo go ni. Batu mata ni kecek kok. Patu nak jawab lagu mana? Imam Bajuri ni kecek. Ngapo Imam Bajuri ni? Dia kecek lagu tu. Ambo tak faham. Ambo ngaji PhD dah tak mungkin tak faham ni batu mata ni kecek ngapo lagu ni mendakwa belako-lako. Kita nak percaya Imam Bajuri ke nak percaya kakah ni? Jadi ada orang menolak ilmu kerana dia tidak tahu. Ni konsep pengajian jahil lagu ni. Siapa bila nak bertambah ilmu? Hak dia tak tahu, nafi selalu. Hak dia tak faham, dia nafi selalu. Apabila nak tambah ilmu lagu ni. Dan mukasyafah, benda-benda yang keterbuka, kasyah habis. Kasyah hissi, kasyah maknawi, kasyah gapo, macam-macam. Dan yang tiada dapat dikira-kira ke ilmu Tuhan yang tidak terhingga diberi kepada makhluk yang hina, Allah rasa setara mana tak tahu. Ilmu ni ilmu Tuhan belaka ni. Maka nak kalau Tuhan beri cemuk mana tak tahu. Dan sesungguhnya telah aku taruh ke akan yang demikian itu. Ni hayah saat ni. Ilmu hamba hok kasyah-kasyah saat ni. Ni kitab Bidayatul Hidayah ni karangan Imam Ghazali juga. Tetapi kita nampak mudah. Sebab apa? Sebab biasa dengar. Sebab biasa baca hadis-hadis dia. Tetapi ada benda ilmu yang hamba boleh daripada kasyah hamba letak dalam satu kitab hamba. Kitab ni kalau baca sudah. Nampak Imam Ghazali ni kecek mengapu ni falsafah, filosofi. Habis kecek mengapu. Ya bahas bak beras saja pun pening kepala dah. Ada ulama tu dia bahas bak beras putih. Dia kata sebab anak murid dia makan bazir. Pok kita ni ajar makan bazir, saing dengan setan. Seputih beras. Ya akhir sekali dia nampak anak murid dia makan bazir, maka dia syarah bak seputih beras. Beras putih. Dia syarah, dia kata mu nampak beras ni seputih tapi nak jadikan beras ni kesok 7 petala langit 7 petala bumi. Dia pun syarah, tak tahu tajuk beras mana, hok gapo dia kecek bak beras putih. Nak kau jadi beras ni, malaikat langit hok tolak awal, hok turun air. Mu tahu kau dak beras putih ni kesok 7 petala langit 7 petala bumi. Mu tahu, mu kubah, mu sepak nasi ni mu kata. Biar hargai bahas bak seputih beras saja. Imam Ghazali bahas dalam kitab dia. Setengah-setengah kata hamba letak 10% saja ilmu hamba dalam kitab Ihya ni. Kalau hamba letak semua sudah dia mau kata kazzab lah ni ke dajjal khabis saja murtadin capaliung kau gapo dia tak tahu kuburiung sesek batiniyah lah gapo dia. Katanya Imam Ghazali hamba letak 10% ilmu hamba dalam ni. Kalau hamba letak belaka malah hamba zaman-zaman YouTube ni gak kehosoh lah. Agak Imam Ghazali tak mengajar ya. Kalau zaman YouTube Imam Ghazali mengajar, tak tahu berat pada hamba dia kena rasa. Murtadin ko kepala syirikin ko gapo dia macam-macam. Dia kata hamba letak dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka sibukkanlah dirimu dengan menghasilkan akan dia. Pergi cari sendirilah. Ilmu tu mu tak payah fikir dah, aku tulis sendiri dah, aku boleh daripada ilham. Dan daripada kerana inilah berkata Syekh Abdullah Al-Idrus wallahu a'lam.